siapa lagi yang ingin tanya soalan ataupun nak bagi pandangan, persilakanlah. Ada? Tak ada? Diam je semua. Tak ada soalan? Tak ada pandangan? Harap-harap assignment okey kot. Harap-harap lah. Masing-masing tak ada masalah kot dari segi assignment. Sebab you all tak ada final exam. Jadi you all memang kena buat betul-betul lah assignment ni. Bergantung sepenuhnya pada assignment ni. That's why saya tanya kalau ada masalah apa semua, tak tanya. Kita clearkan. Saya tengok yang mana yang rasa senang untuk saya. Sebab dia kadang-kadang ada yang terpecah dia punya ni dia. Slide dia tu. Ini satu contoh lah, tapi walaupun dia terpecah apa, saya cuba linkkan juga lah sekejap ya. Okey. So ini contoh yang itulah yang kita tengok itu. Lebih kurang lah untuk mudahkan untuk you all ni. Yang you all pun boleh refer kepada nota. Nota yang dalam buku yang apa nama guideline, panduan untuk laksanakan penulisan nilai tu yang dikeluarkan oleh EPU tu. Okey, ini contoh yang saya kata itulah kan, bila evaluation proses kan, dia melibatkan evaluation yang assignment you yang buat itulah, you dah kena pasti apakah kriteria yang you guna untuk you nak evaluate, nak jadikan untuk you evaluate sesuatu sistem. Kan, contoh dia katakan dalam konteks ni, kan, you nak bina, you nak laksanakan apa apa nama, mungkin you nak pilih rumah. So contoh dia dalam situasi ni, you nak pilih rumah mana, you kan baru kerja apa, so contoh dia kan dah grab semua, so nak cari rumah, so rumah mana yang you nak pilih, banyak perumahan ni kan. So sekarang ni you nak pilih mana yang sesuai untuk you beli kan, apakah faktor-faktor dia. So inilah antara faktor-faktor dia, kriteria dia. Contoh dia pertama adalah bajet kan, dia punya bajet lah berapa harga dia kan. Ini yang kedua, contoh dia space, ruang, layout, landscape kan, ada tak tempat untuk apa nama landscape untuk you bertanam ke, nanti nak tanam nak apa nama bayam Brazil ke, contoh dia kan, nak berkebun ke, nak tanam macam-macam lah. Contoh dia ada tak ruang, ataupun mungkin ke depan benda tu you nak jadikan dia sebagai tempat untuk you untuk you punya aktiviti ataupun nak besarkan rumah dan sebagainya lah kan, untuk innovation apa semualah. Faktor. And then accessibility, macam mana akses, cukup tak dia punya taman ni, macam mana, okey tak dia punya infra dia kan, dekat dengan jalan utama ke, ataupun nak kena masuk apa semua kan. Contoh dia services yang disediakan kan, contoh dia ada tak kan, services yang disediakan, contoh dia gated area kan. So dalam tu nak masuk ada pagar apa semua kan, di kawasan yang security tinggi lah, contoh dia. Apa lagi, CCTV ke kan, image macam mana reportasi, kadang duduk kat sini kat Chandul ataupun duduk kat Citra dekat apa nama Bandar Darul Aman, mungkin image lain, Bandar Baru Darul Aman kan lain kan. Tu benda tu pun peranan juga dari segi image
untuk you jual balik rumah tu ke nanti, kan, contoh dia. Rumah tu sendiri dia punya bentuk dia, kan, saiz cantik ke, kan, macam mana setingkat ke, ataupun 2 tingkat ke, setingkat setengah ke, contoh dia. Okay. And then method of construction, kan, macam mana pembinaan dia menggunakan bata merah ke, contoh dia menggunakan bata simen ke yang putih tu, ataupun dia menggunakan precast system ke, contoh dia lah. Okay. Dari segi kontrak dia kan, kontrak tu banyak umum lah, cuma mungkin tengok dari segi dia punya rumah tersebut macam mana, dia punya layout rumah tu, susunan dia kan, kadang-kadang bilik dulu ke, contoh dia apa ruang yang ada dalam tu, 2 bilik ke 3 bilik, okay. Dan budget, yang bawa apa semua lah, flexibility, contoh flexibility apa, contoh dia rumah tersebut kalau kita nak renovate ke depan, nak buat renovation, ada ruang, dia dah sedia dah plan untuk kita buat renovation, contoh dia. Contoh dia tender option ada ni, pinjaman ke dia menyediakan, contoh dia nak beli rumah ni, pemaju ni ada menyediakan pinjaman menguruskan ni, kan, dengan bank sekian, kalau nak lulus pun susah, kan, contoh dia lah. So ini kriteria yang diguna. Okay. So ini you boleh menggunakan borang inilah untuk kita kena pasti, kan, itu dia punya function apa semua ni, kan. So you kena masukkan dia punya markah-markah di dalam ni, sebab macam tu lah A sampai J, dia punya borang dia, boleh gunakan borang. Okay. So daripada borang tu, you pun kena pasti pula macam mana you bahagikan dia punya major preference, medium preference, minor preference ataupun equal preference. Kalau utama 3 markah, 2 markah untuk medium, kan. Dia penting tapi dia medium, dia bukannya yang sangat-sangat penting. Ini penting, ini penting tapi minor, kan, kurang penting. Ini sama-sama, nak contoh dia sama-sama penting. So you bahagikan, ikutlah macam mana you nak bahagikan, 3, 2, 1, 1, 2, 3 setengah, kan. Ini contoh dia lah yang setengah. So dan macam ni you pun gunakan yang dia punya diagram tu, yang kata weighted di sini lah, kan. So maksudnya you comparekan antara A dengan B. A mana tadi? Ni lah A tadi, A space, B accessibility. So you compare A dengan B, kan. A dengan B, you kata A lagi utama. Sebanyak 3 yang sangat-sangat penting A. So 3 untuk A, kan. A dengan C, kan, minor saja. A juga penting tapi A sebagai minor, letak 1 A, kan. Lepas tu D pula, kan. A dengan D pula, 1 D pula, kan. A lagi penting lagi tapi dia adalah medium saja, kan, letak 2 A. Lepas tu A dengan E, A dengan E sama-sama penting, so buatlah equal lah, setengah lah dapat. Jadi 1 dengan E stroke. Compare dengan F pula, kan, major pula A, kan, 3 A. G, A juga 2, kan. H, kan, dengan A dengan H, kan, minor 1 A, kan. So ini pun sama 1 A. Tapi tak semesti A semua, ini kebetulan dia compare semua utama yang A. Nampak sangat A macam yang utama, tapi kalau dalam dia mungkin tiba-tiba ada H lagi utama, kan. So mungkin kat sini 1 H ke, kan, ataupun 3 H ke kat sini, tak semestinya. Ni kebetulan saya buat ni A semua saya buat. Orang mungkin lain pandangan. Teruskan pula untuk yang B pula. B compare dengan C, B compare dengan D, B compare dengan E, contoh dia. B compare dengan F, B compare dengan G, B compare dengan H, B compare dengan J. Nampak? Ni penuh tak? So sama pula buat yang C pula compare, D pula compare, E, F, G dan H. Lepas tu daripada semua ni kira J punya markah, tambah semua, tengok J. J pergi, tengok ke melintang, tengok turun ke bawah, menegak. Tengok melintang dulu, ada tak J? Ataupun ambil A pun tak apa, ambil A dulu. A, tengok A. 3 campur dengan 1, 4 A. Campur dengan 2, 6 A. Campur dengan setengah, 6 setengah A. Kan? Campur dengan 3, 9 setengah A. Campur dengan 2, 11 setengah A. Campur dengan 1, 12 setengah A. Campur dengan 1, 13 setengah A. Bawah ni turun bawah pula A ada. Dia lagi tak ada. A tak ada lah, di atas kan. So A adalah sebanyak 13.5. Boleh setakat tu? Clear tak? Clear, Doktor. Okay. So terusnya pergi kepada yang B pula. Tengok. Kan? B turun bawah. B,
Terus